Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari yang mulia ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu tajuk Hari Kiamat adalah satu kebenaran. Okey. Saya bersama ahli kumpulan saya yang pertama iaitu Muhammad Aidil bin Muhammad Zaki, nombor matris 22BE02058. Okey, dalam slide kami hari ini ada beberapa agenda yang kami akan terangkan. Yang pertama, pendahuluan iaitu pengenalan tentang hari kiamat. Yang kedua adalah tanda-tanda besar, iaitu ahli kumpulan saya akan menerangkan sedikit tanda-tanda hari kiamat. Dan agenda yang ketiga adalah artikel analisis, iaitu kami akan menganalisis sedikit hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para ulama. Dan agenda yang keempat adalah kepentingan beriman, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah antara agenda-agenda yang kami akan terangkan dalam perbentangan kami hari ini. Okey, tanpa memakan masa, mari kita mulakan pada slide yang pertama, iaitu pendahuluan. Okey, dari segi istilah, kiamat ialah hari kemusnahan alam semesta berserta isinya. Maksudnya kat sini, pada berlakunya hari kiamat, semua benda iaitu alam, pokok, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, matahari, langit, semua akan musnah. Itu adalah satu hari kiamat, istilah hari kiamat. Okey, pada poin yang kedua, semua orang yang telah meninggal akan dibangkitkan untuk dihisapkan dari segala amalan. Waktu itulah semua amalan-amalan kita akan ditimbang dan diukur mana yang lebih untuk ditentukan kita masuk neraka ataupun syurga. Okey, dari poin ketiga pula, terdapat nama-nama lain bagi hari kiamat, iaitu antaranya Yaumul Akhir, Yaumul Adin, Yaumul Hisab dan sebagainya. Itu adalah antara nama lain bagi hari kiamat. Bagi poin yang keempat pula ialah kiamat adalah satu peristiwa yang di mana benda tu akan berlaku, tetapi tak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya pada bila, kecuali Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang tahu bilakah berlakunya hari kiamat itu. Okey, pada poin yang terakhir dikata kat sini, tetapi disebutkan bahawa saat kiamat berlaku adalah semakin menghampiri kita. Maksudnya kat sini, apa yang ulama-ulama katakan tanda-tanda hari kiamat itu telah pun lihat pada waktu zaman sekarang. Sebagai contoh, di tanah Arab telah pun mula menghijau dan turunnya hujan, dan pokok-pokok pun tumbuh di tanah Arab. Itu adalah salah satu contoh yang mana hari kiamat tu ramallah dekat dengan kita. Okey, itu daripada pendahuluan. Baiklah, saya akan menyambung bentangan daripada sahabat saya. Kita akan bergerak ke slide yang seterusnya, iaitu tanda-tanda besar kiamat. Jika dilihat daripada slide, terdapat 5 tanda-tanda yang kami telah letakkan atau kami akan menerangkan bagi pemahaman untuk hari kiamat ini, iaitu yang pertama adalah Dabah, Ad-Duhan, Ad-Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, seterusnya Nabi Isa. Okey, bergerak pada yang pertama, iaitu Dabah. Apakah itu Dabah? Dabah pada asalnya atau pada umumnya kita dapat lihat ianya adalah sebuah binatang yang keluar daripada perut bumi. Binatang tersebut banyak versi, banyak dikatakan ada sebagai binatang yang melata, ada yang katakan sebagai binatang berkaki 4 berbulu, ada yang katakan bahawa ianya akan keluar dan mencari umat Islam yang munafik ataupun orang kafir. Tapi berdasarkan daripada rujukan kami, daripada syarahan 2014, Ad-Dabah adalah sejenis binatang yang muncul dalam bentuk yang pelik ataupun aneh. Ianya memang akan keluar pada akhir zaman, dan dikatakan bahawa manusia kemunculannya adalah petanda akhir zaman. Bila keluarnya sudah dekat petanda tersebut. Ciri-ciri binatang tersebut seperti yang saya katakan, iaitu berkaki 4, keluar daripada perut bumi. Binatang ini juga sifatnya adalah boleh berkata-kata dengan manusia, dan dia akan muncul pada waktu pagi ketika matahari terbit dari barat. Iaitu seperti kita tahu, kiamat ini ianya tidak akan ada masa yang panjang. Ianya adalah berturutan. Setelah munculnya daripada barat, ia akan terus keluarnya binatang melata, Dabah, Ya'juj Ma'juj, Ad-Duhan. Jadi itulah yang dikatakan bahawa ianya akan keluar daripada perut bumi, dan juga ianya adalah binatang yang ganjil setelah matahari terbit daripada barat. Jika kita dapat lihat, okey, salah satu contohnya Dabatul Arni, ianya akan binatang ini akan keluar dengan tongkat Nabi Musa.
dan juga cincin Nabi Sulaiman. Seperti kita tahu, ianya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman adalah salah satu mukjizat antara yang dalam banyak-banyak mukjizat para nabi, dan ianya akan mendekap ke arah muka orang kafir. Okey, daripada kita rujukkannya, kita boleh rujuk daripada Affan, iaitu pada hidung orang kafir dengan cincin ini dah jelaslah keceriaan wajah orang beriman, dan dengan tongkatnya sehingga ahli kuah yang sedang makan berhimpun pada hidangan masing-masing. Jadi tugas kita dapat lihat adabah ni adalah untuk membezakan golongan kafir dan juga golongan yang muslim setelah terbitnya matahari daripada barat. Okay, seterusnya adalah duhan. Kita dapat lihat yang kedua. Duhan ni apa yang kita tahu dalam bahasa Arab secara asasnya adalah asap, wap, ataupun biasa kita kehidupan biasalah, kita tak tahulah yang sebetulnya macam mana. Biasa kita lihat adalah jerebu contohnya. Penglihatan kita terjejas ataupun penglihatan kita jaraknya semakin dekat. Jaraknya tak dapat lihat untuk yang jauh. Tapi daripada pemahaman ataupun daripada rujukan kami, duhan atau asap adalah sesuatu yang mengepung dan memenuhi udara, dan ianya memang akan membahayakan manusia, kerana apabila hidunya duhan ini, serta-merta manusia akan mati. Dan debu yang berterbangan dari tanah kering, kemarau yang berpanjangan, berwarna hitam dan gelap. Okey, itulah daripada rujukan kami, iaitu Afinatus Salihah 2018. Secara saintifik, duhan kita dapat lihat sebahagian besar daripada teksturnya adalah berupa gas. Yang seperti kita tahu, rujukan katakan ada warna hitam dan gelap. Dalam lisan Arab, duhan ini terbagi pada 3. Yang pertama adalah kabus panas apabila matahari disebabkan oleh matahari yang terbit daripada barat dan kemarau yang telah pun berlaku pada ketika itulah. Dan yang keduanya adalah daripada kabus fata morgana. Seperti rujukan sains, ini adalah gejala optik yang apabila kita dah tahu ianya bumi telah pun kering, matahari pada ketika itu ada hanya dekat saja dengan bumi. Berdekatan, kalau dikatakan jika di padang mahsyar, hanya sejengkal daripada atas kepala, bergantung pada amalan. Dan yang ketiga adalah ianya adalah sebatu asap hitam yang disebabkan oleh api dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah yang ketiga, Dajjal. Seperti kita tahu, banyak dibincangkan pada masa kini. Apakah itu Dajjal? Jika dilihat, Dajjal ini adalah tanda pertama ataupun antara beberapa tanda-tanda awal lah setelah matahari terbit daripada barat. Selain daripada Dabah, Duhan, Yajuj Majuj, Dajjal ini adalah tanda besar kiamat yang akan berlaku. Dajjal apabila kita lihat daripada sudut bahasa adalah bermaksud tertutup atau sesuatu pembohong, penipu, macam-macam lagi seperti kita tahu. Dari istilah pula, Dajjal ini bersifat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Dajjal adalah seorang manusia berambut kerinting, kusut masai, dan sebelah matanya buta, dan tertulis pada dahinya. Kita dapat lihat iaitu daripada Anas bin Malik, Dajjal itu matanya terhapus seolah-olah tidak bermata, dan di antara kedua matanya terdapat perkataan kafir. Okey, itu adalah sebahagian apa yang digambarkan berdasarkan hadis dan juga daripada sahabat Nabi, iaitu daripada Anas bin Malik. Okey, kemunculan Dajjal ini adalah satu kepastian, tetapi kita tak tahu waktu siapakah Dajjal itu. Cuma tanda-tandanya dapat dilihat daripada hadis-hadis dan juga penulisan-penulisan kitab terdahulu. Okey, daripada salah satu lagi sahabat Nabi, iaitu daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan keluar ke bumi dari arah timur. Dikatakan tempat tersebut adalah Khurasan. Khurasan yang dikatakan pada ketika ini adalah di Iraq ataupun di Iran. Jadi kita dah tahu memang akan keluar daripada tanah Arab. Kisahnya adalah panjang, bagaimana sehingga akhirnya turunnya Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa membunuh dengan tentera-tentera Imam Mahdi. Itu adalah kisah antara kisah yang berkait tentang Dajjal. Okey, dapat kita lihat juga antara tempat-tempat yang dikaitkan ataupun famous dengan cerita Dajjal ini adalah Syahraztan di daerah Afsahan, Iran. Itu semua adalah daripada timur. Itulah yang dikatakan bagaimana akan keluarnya daripada timur, dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu di kota Lut, Palestin pada ketika ini. Okey, yang seterusnya keempat, Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj ini adalah sekelompok manusia, dikatakan daripada kitab Irani sebagai Gog and Magog. Jika dapat lihat ada filem yang telah dilakonkan, Yajuj Majuj itu bagaimana binatang kecil-kecil, binatang yang ganas.
Dalam Al-Quran ada 6 ayat menyebutkan tentang kaum ini secara umum, dan kita tahu apabila Ya'juj Ma'juj ini ada berkait dengan Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, zaman Nabi Sulaiman. Itu semua adalah antara cerita yang benar yang berkaitan tentang berkaitan tentang Ya'juj Ma'juj. Ataupun kita senang kita rujuk pada daripada kitab Injil dalam Genesis. Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Yafis ataupun daripada istilahnya adalah Nabi Nuh. Jadi Raja Zulkarnain, kisahnya antara salah satu kisah pada zaman Empire Parsi, pemerintahan permohonan kaum bagaimana terancam. Jadi kiranya Ya'juj Ma'juj ini ada satu binatang yang akan merosak, akan yang mengganggu kehidupan manusia, kerana ianya adalah satu binatang. Dikatakan firman Allah, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendakinya, tidak dapat pula melubanginya. Dan dia Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkan, dan janji Tuhanku itu benar. Al-Kahfi. Dan dalam pandangan Islam, Ya'juj Ma'juj ini adalah satu tanda besar kiamat. Ciri utamanya ianya adalah merosaklah kiranya, menghancur kehidupan manusia, dan juga ianya akan berperang melawan Nabi Isa. Kiranya Ya'juj Ma'juj adalah dari pihak yang jahatlah, dari pihak Dajjal. Dan akhir sekali adalah peringkat terakhir, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita tahu, Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan tentera Islam, panji-panji Islam akan membunuh Dajjal. Dan tanda ini adalah tanda paling besar kiamat. Ketika itu memang kita dah hujung dah, dan tak ada seorang dalam kalangan ulama kaum muslimin yang mengingkari kejadian ini. Maknanya benda ini adalah sahih. Turunnya Nabi Isa ini adalah sahih, dan kita dapat lihat daripada apa yang dikabarkan tentang kejadian bahawa hari kiamat itu adalah satu yang pasti. Dan janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Daripada surah Az-Zukhruf ayat 61. Waktu turunnya Nabi Isa ini, kebanyakan ketika kaum muslimin berperang dan berbaris untuk mengerjakan solat subuh, tentera-tentera Islam ketika itu yang soleh hendak solat bersama, Nabi Isa AS dikatakan akan turun pada waktu itu. Maka imam akan berpaling dan berjalan ke belakang, maka Nabi Isa lah yang akan menjadi imam kepada tentera-tentera Islam untuk solat subuh pada ketika itu. Itu adalah salah satu kisah yang dapat kita lihat daripada penulisan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan berbagai lagi kisah yang ada. Jadi dalam para ilmuwan juga mengatakan simulasi tentang pertukaran bumi dan proses ini adalah tenaga yang besar. Jadi apabila kita lihat, banyak rujukan menunjukkan bahawa tanda-tanda 5 ni adalah antara yang paling berat, ataupun paling apabila berlakunya matahari terbit daripada barat, maka kelima-lima tanda ini akan berlaku berterusan, tidak ada jarak masa yang terhenti. Ianya akan terus keluar daripada aduhan, asap, keluarnya Ya'juj Ma'juj dan juga Dabah. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rusmin, nombor matrik 22BE 02051. Seterusnya adalah artikel analisis mengenai hari kiamat. Pertama adalah retorik perumpamaan dan peristiwa hari kiamat dalam juzuk Ammah. Yang kedua adalah kejadian-kejadian akhir zaman sebelum kiamat. Kita pergi ke yang pertama, iaitu retorik perumpamaan dan peristiwa hari kiamat dalam juzuk Ammah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 4. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Maksud dalam ayat ni adalah menggambarkan situasi yang melampau, ataupun dalam Arab adalah al-mubalaghah. Apa al-mubalaghah ni? Al-mubalaghah ni adalah menyandarkan sesuatu sifat yang kekal bagi sesuatu, kemudian menambahkan sifat tersebut atau mengurangkannya secara berlebihan sehingga perkara tersebut tidak pernah didengari, digambarkan dan diterima akal. Tujuan al-mubalaghah ni adalah untuk menanamkan dalam diri manusia sifat gerun terhadap kedahsyatannya pada hari kiamat yang akan berlaku kelak. Yang seterusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 5.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Okey. Gunung ganang dibandingkan dengan bulu secara perumpamaan. Menurut kamus, perbandingan secara eksplisit ini adalah dinyatakan dengan tepat dan jelas tanpa kias. Okay, perumpamaan ini adalah lebih dekat dengan jiwa manusia dan lebih jelas dari sudut mata kasar. Okay, kenapa dikatakan lebih dekat dengan jiwa manusia? Sebab gunung-gunung ni dan bulu benda yang biasa manusia lihat, dan lebih jelas dari sudut mata kasar sebab manusia selalu nampak gunung dan bulu. Bagaimana bulu yang dihambur-hamburkan ni, seperti contoh bulu ayam banyak, lepas tu tiba-tiba ada angin, situ kita dapat lihat bulu tu berterbangan kan, terbang sana sini. Itulah ibarat pada hari kiamat nanti, gunung-gunung tu kita tengok macam, boleh ke ni gunung ni terbang? Sebab ialah ikut logik, kita ingat gunung tu besar, dia tak boleh terbang. Tapi dalam kiamat dia akan terbang seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Begitu dahsyatnya pada hari kiamat. Okay, seterusnya adalah dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Okay, maksud ayat tersebut adalah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan beban-beban perut yang dikandungnya. Okay, di sini bumi digambarkan huru-hara, di mana terdapat kemusnahan di merata tempat, bangunan musnah, alam-alam musnah, dan pokok-pokok hancur, gempa bumi, bencana sana sini kan. Dan dikatakan juga gunung-gunung berterbangan seperti yang telah saya cakapkan pada tadi, berterbangan seperti bulu-bulu yang digemburkan. Dan pada hari itu juga bumi mengeluarkan isi-isi perut yang terdapat di dalam perut bumi. Seperti contoh mayat kan, keluar dari bumi. Lepas tu khazanah-khazanah seperti emas, permata dari laut, semua keluar dari bumi, yang tak pernah kita nampak sebelum ni keluar. Okey, seterusnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Takwir, surah ke-81 ayat 4. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus. Okey, siapa yang meninggalkan unta-unta ni? Okay, disebutkan adalah orang Arab. Orang Arab ni mereka amat menyayangi hewan ternakan mereka seperti unta ni. Lagi-lagi apabila ketika unta tu bunting, sebab kan kalau bunting ni ialah seperti yang kita tahu, maka dia punya hewan ternakan akan bertambah sana sini, akan perniagaan diorang kan, unta ni diorang buat sebagai perniagaan. Jadi mereka akan dapat meluaskan lagi lah perniagaan mereka gitu. Tapi pada hari kiamat mereka tak hirau pun unta-unta ni. Sebab kenapa? Sebab begitu dahsyatnya pada hari kiamat. Okey, Ubay bin Ka'ab telah berkata, pemilik meninggalkan binatang ternakan tanpa menjaga makan dan minum kerana terkejut. Kerana terkejut apa? Sebab betapa dahsyatnya pada hari kiamat itu, sampai unta-unta yang kita sayang pun semua kita tinggal. Okey, seterusnya adalah kejadian-kejadian akhir zaman sebelum kiamat. Okey, yang pertama adalah peperangan akan berlaku sebelum menjelang kiamat. Okey, peperangan apa? Peperangan itu adalah Malhamah Kubra, iaitu peperangan besar. Okey, apa yang terjadi dalam peperangan tersebut adalah kaum muslimin, iaitu pengikut-pengikut ataupun tentera Nabi Isa AS bertempur dengan kaum Yahudi yang menjadi tentera Dajjal. Okey, apa maksud Malhamah ni? Malhamah Kubra ni, okey, maksud dia lam bermaksud daging, manakala al-malhamah adalah daging-daging. Okey, di sini kita dapat lihat yang menggambarkan situasi peperangan dan pembunuhan yang berlaku disebabkan peperangan ini. Ramai nyawa-nyawa orang awam dan tentera yang telah terkorban dalam peperangan ini. Okay, seterusnya adalah umat akhir zaman tidak peduli tentang hukum dan harta benda.
Dalam hadis Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, di sini nanti pada hari kiamat mereka tak hiraukan lah diorang dapat harta tu, dapat duit ke, tak kisah halal ataupun haram. Seperti contoh membunuh lah. Kan membunuh ni, contoh membunuh dapat duit yang banyak kan. Jadi diorang pun terfikir time tu diorang macam nak perlukan duit tu, diorang terus lakukan je perbuatan pembunuhan tu, walaupun mereka tahu pembunuhan tu adalah suatu perbuatan yang salah, tapi mereka tak hiraukan sebab hati diorang dah tertutup dengan duit yang banyak. Duit yang banyak, hati mereka telah dikaburi oleh duit. Jadi mereka sanggup melakukan perbuatan tersebut tanpa mengambil hiraukan adakah perbuatan tersebut adalah suatu halal dan haram. Diorang cakap, antaklah halal haram, penting aku dapat duit. Contoh dia begitu. Okay, contoh lain adalah seperti rasuah, mencuri dan lain-lain lah. Okay, seterusnya ilmu agama di dunia diangkat. Seperti contoh Nabi SAW Quran mahfuznya, Nabi beritahu nanti Allah akan mencabut tak sekaligus cabut nyawa ulama, tapi tak secara sekaligus. Allah akan cabut nyawa satu persatu hingga tak ada lagi baki yang tinggal yang masih hidup dalam bumi. Jadi tinggal dalam bumi tu, dalam dunia tu adalah orang-orang yang jahil. Jadi mereka dalam satu masa nanti mereka akan melantik seorang pemimpin yang jahil, dan selepas tu mereka akan bertanyakanlah kepada pemimpin mereka tu untuk bagaimana masalah ini, dan pemimpin tu pun mengeluarkan pendapat dan fatwanya sendiri mengikut suka hati pemimpin tu sendiri, tidak berlandaskan dengan ilmu. Natijanya mereka semua sesat dan menyesatkan orang lain. Okay, seterusnya adalah bencana yang akan menimpa umat manusia di akhir zaman. Okay, seperti contoh pelbagai penyakit baru ataupun lama akan muncul, seperti contoh berzina ataupun sumbang mahram. Akan munculnya penyakit seperti penyakit kelamin dan penyakit akan memudaratkanlah kesihatan. Okay, seterusnya kemarau berpanjangan. Okay, seterusnya yang terakhir adalah campur tangan dalam melakukan kerosakan ekosistem bumi. Okay, seperti contoh first adalah pencemaran udara. Okay, pencemaran udara ni diakibatkan oleh kilang-kilang lah, di mana manusia juga yang buat. Sebenarnya mereka boleh mengurangkan risiko tersebut dengan menggunakan tapisan pada kilang tersebut, tapi mereka tak nak sebab orang cakap benda tu mahal lah. Orang cakap tak apalah, tak kisahlah, sama-sama dapat benda buruk juga, penting dia untung, dia tak nak rugi. Okay, seterusnya adalah pembalakan. Okay, kat sini kita tengok ramai manusia mengeluh lah, panas lah apa ni, padahal manusia juga yang buat sendiri perbuatan tersebut. Seperti contoh menebang pokok secara haram, pembalakan kan akan mengakibatkan cuaca dekat dunia ni akan lagi meningkat, lagi panas dan lagi ekstrim. Okay, yang terakhir adalah pembuangan sisa toksik kimia di sungai ataupun laut. Ini akan mengakibatkan masalah pada sumber air laut, iaitu seperti ikan, yang mana patutnya ikan seperti contoh ikan ni kita akan gunakan untuk makan dan sebagainya, tapi manusia sendiri tu juga yang merosakkan ekosistem dan membuatkan ikan-ikan tersebut akan mati sebabkan
tercemarnya air sungai ataupun air laut. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujahid bin Muhammad Nazir. Nama matrik 22 BE 02057. Seterusnya saya akan menyambung topik iaitu kepentingan beriman pada hari akhirat. Yang pertama, apabila kita beriman kepada hari akhirat, iman kita akan bertambah kepada Allah SWT. Ini kerana kita semakin dekat dengan Allah SWT, dan ini akan membuatkan kita faham dan tahu akan kuasa Allah SWT, yang mana dahsyatnya terjadinya kiamat. Okey, yang kedua, membuat persediaan menghadapi hari akhirat. Okey, dekat sini apabila kita beriman kepada hari akhirat, kita akan lebih bersedia dari segi akhlak, iaitu kita akan lebih jaga akhlak kita dengan ibu bapa ataupun dengan masyarakat. Kita kalau kita faham tentang apa yang berlaku pada hari akhirat, kita akan jadi jaga kita punya hubungan kita antara masyarakat dan orang sekeliling kita. Okey, yang kedua dari segi ibadah kita, iaitu solat. Kita akan lebih jaga kita punya solat, dan kita akan tambahkan lagi kita punya solat seperti tahajud dan solat-solat sunat. Dan seterusnya kita akan lebih berzikir kepada Allah dan bertaubat. Kepentingan yang ketiga iaitu terhindar daripada melakukan maksiat. Ini bermaksud kita akan rasa takut untuk membuat dosa dalam diri kita, disebabkan kita takut akan hari kiamat. Dan yang kedua, kita akan jaga diri kita daripada maksiat, yang mana apabila kita tahu yang hari akhirat ni tak tahu bila akan terjadi, jadi kita akan sentiasa jaga diri kita daripada melakukan maksiat bila-bila masa. Terusnya, kesimpulannya, umat Islam haruslah mempercayai bahawa hari kiamat akan berlaku. Jadi umat Islam yang sering mengamalkan dan membaca ayat Al-Quran sudah pasti akan sedar yang mana hari kiamat ini akan terjadi, dan akan membantu mereka dalam menghayati keimanan mereka. Jadi mereka yang masih belum menghayati hari akhirat ini akan sudah pasti belum pernah menghayati Al-Quran. Jadi mereka wajib untuk berasa takut dengan adanya hari akhirat, kerana hari akhirat akan berlaku. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.